Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Wan Manira, saya merupakan wakil kumpulan Flowers Power. Baiklah, ini merupakan video pemetangan bagi tugasan 2 penyidikan operasi. Baiklah, ahli kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri, Aida Sahira, Nur Nazifah, Fatin Nabila, Nur Hasmira, Nur Syafiqah Emira dan Nurul Syahira Hanis. Kandungan bagi video ini terdapat 2 soalan. Yang pertama ialah penyelesaian bagi analisis kepekaan menggunakan kaedah Kraft dan kaedah Simplex. Dan soalan kedua ialah penyelesaian optimum menggunakan perisian Microsoft Excel. Untuk soalan A, persamaan hubungan 2 bagi masalah Balco adalah Mini W sama dengan 1000Y1 tambah 18000Y2 tambah 18000Y3 tambah 9000Y4 tertakluk kepada Y1 tambah 15Y2 tambah 15Y3 tambah 3Y4 lebih besar atau sama dengan 3. Kekangan kedua, 10Y2 tambah 15Y3 tambah 4Y4 lebih besar atau sama dengan 5. Kekangan ketiga, 8Y2 tambah 4Y3 tambah 2Y4 lebih besar atau sama dengan 4. Di mana Y1, Y2, Y3 dan Y4 lebih besar atau sama dengan 0. Kaedah yang akan digunakan untuk menyelesaikan hubungan 2 ini adalah menggunakan kaedah M besar, di mana persamaan 2 ini akan ditukar ke dalam bentuk piawai, di mana kekangan yang akan ditukar ke dalam bentuk piawai ialah Y1 tambah 15Y2 tambah 15Y3 tambah 3Y4 tolak S1 tambah A1 sama dengan 3. Kekangan kedua, 10Y2 tambah 15Y3 tambah 4Y4 tolak S2 tambah A2 sama dengan 5. Kekangan ketiga, 8Y2 tambah 4Y3 tambah 2Y4 tolak S3 tambah A3 sama dengan 4, di mana Y1, Y2, Y3, Y4, S1, S2, S3, A1, A2, A3 lebih besar atau sama dengan 0. Fungsi objektif pula akan ditulis dalam bentuk Mini W sama dengan 1000Y1 tambah 18000Y2 tambah 18000Y3 tambah 9000Y4 tambah MA1 tambah MA2 tambah MA3. Persamaan bagi fungsi objektif ini perlu ditukar ke dalam sebutan PU bukan asas Y1, Y2, Y3, Y4, S1, S2 dan A3, di mana sebutan PU asas A1, A2 dan A3 ini boleh diperoleh daripada kekangan 1, kekangan kedua dan kekangan ketiga. A1, A2 dan A3 yang diperoleh daripada setiap kekangan kemudiannya digantikan ke dalam fungsi objektif dalam sebutan Y1, Y2, Y3, Y4, S1, S2 dan S3. Kemudian, kesemua pembalik ubah yang telah digantikan perlu diletakkan di sebelah kiri persamaan fungsi objektif W. Kemudian, fungsi objektif yang telah ditukar ke dalam sebutan PU asas akan dimasukkan ke dalam tablo simplex awal seperti berikut. Tata cara penyelesaian simplex akan dijalankan untuk mendapatkan penyelesaian optimum. Pertama sekali, PU bukan asas Y3 akan masuk menjadi PU asas, manakala PU asas A1 pula akan keluar daripada asas. Seterusnya, operasi baris Gauss-Jordan akan dilakukan sehingga tablo simplex yang baru diperoleh. Langkah tadi diulang sehingga tablo akhir bagi penyelesaian optimum diperoleh seperti berikut. Oleh itu, penyelesaian optimum bagi hubungan 2 ini adalah Y1 sama dengan negatif 4.5, Y2 sama dengan 0.5 dan Y3 serta Y4 sama dengan 0. Bagi soalan 4B pula, berdasarkan tablo optimum bagi model primal, terdapat pemboleh ubah asas X1, X2, X3 dan S4. Manakala S3 adalah pemboleh ubah bukan asas yang mempunyai perkali bernilai sifar pada baris optimum kosong pada tablo optimal. Maka terdapat penyelesaian optimum alternatif di mana S3 adalah pemboleh ubah asas. Untuk mendapatkan tablo optimum alternatif, kita perlu dapatkan S3 baru iaitu
X2 bahagi 0.1, X3 baru pula iaitu X3 tolak negatif 1/8 darab S3 baru dan S4 baru iaitu S4 tolak negatif 3/20 darab S3 baru. Maka penyelesaian optimum alternatif adalah X1 sama dengan 1000, X3 sama dengan 375 dan X2 sama dengan 0. Seterusnya, melalui nilai X1, X2, X3 yang diperoleh, dapat ditentukan masa menjahit dengan menggantikan nilai ke dalam kekangan bagi masa menjahit. Maka masa menjahit yang digunakan berdasarkan penyelesaian optimum alternatif adalah 16,500 minit. Baiklah, saya akan teruskan dengan soalan C iaitu dengan kenaikan 1 minit pada masa menjahit, berapakah kenaikan hasil balko? Okey, baik. Dengan penambahan 1 minit pada masa menjahit iaitu masa menjahit adalah pada pembuli ubah ketiga iaitu Y3. Jadi Y3 yang berada dalam A adalah sifar. Maka penambahan 1 minit terhadap masa menjahit, hasil balko tidak akan mengalami apa-apa perubahan. Seterusnya, saya teruskan dengan soalan D iaitu bagaimana 100 regular softball mempengaruhi hasil balko. Baiklah, dengan penambahan 100 regular softball, harga bayangan dual Y iaitu Y4 adalah sebanyak negatif 4.5. Maka apabila 100 didarabkan dengan negatif 4.5, didapati hasil balko akan mengalami negatif 450. Maka hasil balko akan mengalami penurunan sebanyak negatif 450. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya akan teruskan dengan soalan 2. Soalan 2 adalah berkenaan justifikasi penyelesaian optimum menggunakan Excel. Berdasarkan soalan ini, penyelesaian optimum bagi soalan A perlu diperoleh dengan menggunakan Excel, di mana soalan 1A adalah untuk mendapatkan penyelesaian optimum model 2 bagi masalah balko. Oleh itu, berikut merupakan laporan analisis kepekaan model 2 bagi masalah balko dengan menggunakan Excel. Berdasarkan laporan analisis kepekaan di atas, didapati bahawa harga bayangan bagi kekangan 1 ialah negatif 4.5. Ini bermakna keuntungan akan berkurang sebanyak 4.5 sekiranya terdapat satu penambahan bola lisut biasa dihasilkan. Harga bayangan bagi kekangan 2 pula ialah 0.5. Ini bermakna keuntungan akan bertambah sebanyak 0.5 sekiranya 1 minit masa pemotongan ditambah. Harga bayangan bagi kekangan 3 pula ialah 0. Ini bermakna keuntungan tidak akan berubah walaupun 1 minit masa menjahit bertambah. Dan harga bayangan bagi kekangan keempat ialah 0. Ini bermakna keuntungan tidak akan berubah walaupun 1 minit masa pembungkusan bertambah. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.